A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada majlis pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah yang akan disampaikan pada malam ini, mudah-mudahan menjadi satu pedoman, pegangan untuk kita dalam meneruskan hidup yang penuh dengan ranjau, yang berduri dan juga berliku ini. Alhamdulillah, suka saya untuk mengambil sepotong hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah au al-qa'im al-lail as-sha'im an-nahar. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bersegera membantu seorang janda dan orang miskin samalah seperti mujahid di jalan Allah, atau yang bangun melaksanakan qiyamul lail dan berpuasa pada siang hari. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan bahawasanya orang yang membantu orang miskin, membantu anak yatim, membantu orang yang memerlukan pertolongan, membantu orang yang ditimpa kesulitan, kesusahan hidup, dan begitu juga menolong dan membantu isteri yang kehilangan suami, ibu tunggang dan sebagainya. Maka Allah memperumpamakan bahawasanya orang yang membantu manusia lain ini, mereka ini diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Satu, orang yang berjihad. Yang kedua, Allah beri perumpamaan seperti mereka ini seperti orang yang berpuasa dan bangun malam melaksanakan qiyamul lail. Dan inilah perumpamaan yang disebutkan dalam hadis ini bagi orang yang suka menolong. Dan juga hadis ini menceritakan tentang kelebihan kita membantu orang, membantu manusia dalam apa juga keadaan. Sama ada dari segi pakaian, makanan, minuman, akal fikiran. Kita membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan ini, sudah pastinya Allah menjanjikan pahala yang begitu besar dan pahala yang begitu banyak bagi mereka yang membantu sesama kita, sesama umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu memberi banyak kelebihan kepada kita, terutama sekali umat di akhir zaman ini. Kerana manusia, bila kita lihat balik, manusia tahu bangun malam ni memang cukup besar pahalanya. Tapi nak bangun malam, lihat dengan nak ambil air sembahyang, sejuk dan sebagainya, lebih enak tidur tarik selimut daripada kita menunaikan sembahyang. Orang tahu kelebihan ni. Bila kita tengok apa kelebihan bangun malam, rahmat Allah hampir pada ketika malam di mana orang tengah tidur, nyenyak tidur, ketika itu kita berdoa pada Allah, rahmat Allah, Allah janjikan syurga. Segala apa yang kita
berdoa pada Allah, Allah akan makbulkan. Analoginya seperti seorang ibu yang ada 5 orang anak. Seorang anak yang menangis tengah malam, sudah pastinya anak ni sakit. Mak tanya kepada anak, kenapa menangis, sakit perut ke apa dan sebagainya. Sudah pastinya ibu ni akan memberi perhatian kepada anak tersebut. Begitulah analogi sebagai kita bangun di tengah malam ni, ke mana orang sedang nyenyak tidur, kita berdoa, menangis berdoa, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastinya rahmat Allah itu akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang menghidupkan qiyamul lail ini. Begitu juga dengan orang yang berpuasa ni. Orang tahu kelebihan berpuasa. Hadis Nabi dia sebut, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kamu apa juga amalan yang kamu buat ini kecuali puasa. Allah kata puasa ini adalah hak aku dan aku yang akan beri balasannya. Kelebihan orang yang berpuasa ini. Orang tahu kelebihan berpuasa, ada segi kesihatan, ada segi pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih juga tidak mampu nak melaksanakan puasa tersebut. Apatah lagi berpuasa daripada subuh sehinggalah nak maghrib nanti dengan perut lapar dan sebagainya. Yang boleh mampu kerjakan silakan. Yang tak mampu ni, maka yang tak mampu bangun malam, tak mampu nak berpuasa, maka Allah beri jaminan orang yang ringan tulang, orang yang bantu manusia lain, orang yang memberi perlepasan kepada orang yang tersepit, maka Allah akan janjikan pahala yang begitu besar. Sama seperti orang yang berjihad ke jalan Allah, dan juga sama seperti orang yang berpuasa dan malam menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Jadi inilah kelebihan-kelebihan yang orang dapat membantu sesama kita. Dan dalam satu kisah Muhammad bin Ishaq di Madinah Munawwarah dulu, ada seorang hamba Allah ni memang cukup bantu manusia yang sentiasa memerlukan pertolongan, anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Jadi orang tak kenal siapakah yang membantu, yang bawa makanan dan sebagainya ni. Ketika mana menjelang beliau nazak satu hari, jadi orang penduduk yang miskin di Madinah ni tak dapat nak merasa pertolongan dia dari segi makanan dan sebagainya. Maka bila tiba waktu saat kematian dia, maka orang tahulah siapakah beliau, iaitu Zainal Abidin bin Husin. Beliau ni yang banyak membantu orang yang kesusahan di Madinah, sehingga kan apabila nak dimandikan jenazah terdapat lebam di tengkuk, dan lebam ini dikatakan bahawasanya beliau ini mengangkat guni, mengangkat berai dan sebagainya untuk membantu orang-orang yang kesusahan di sekitar Madinah ketika itu. Begitu juga inilah kelebihan-kelebihan. Sudah pastinya balasan yang Allah berikan terlalu cukup besar, pahala di sisi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kisah Abdullah bin Mubarak ketika mana rombongan dia nak pergi menunaikan haji di Mekah. Beliau ternampak ada bangkai burung. Jadi orang waktu dia nak berjalan tu, jadi ada orang ambil bangkai burung ni letak tepi. Bila letak di tepi, datanglah seorang manusia ni ambil bangkai burung ni bawa balik, simpan. Maka Abdullah bin Mubarak ketika itu nampak orang ni, panggil dia. Ketika itu nak buat apa dengan bangkai burung ni? Jadi beliau kata, bangkai burung ini untuk saya makan bersama dengan keluarga kami ni, orang miskin. Maka ketika itu Abdullah bin Mubarak mengeluarkan 1000 dinar bagi kepada keluarga tersebut kerana kemiskinan yang beliau harungi sepanjang hidup beliau. Maka ketika pada tahun itu Abdullah bin Mubarak dikatakan tidak pergi menunaikan haji, tapi menghabiskan duit dia hanya untuk orang tersebut bersama keluarga dia. Dan inilah menunjukkan bahawasanya keikhlasan kita membantu manusia sudah pastinya ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, sebenarnya yang kita ketahui, Allah kurniakan harta benda ini kepada kita bukan hanya untuk kita seorang saja. Allah kurniakan kepada kita, dan Allah bagi orang, yakni Allah wajibkan dia untuk membayar zakat bagi orang yang memang berat nak mengeluarkan zakat, nak mengeluarkan harta, derma dan sebagainya. Sehingga Allah mewajibkan zakat supaya dia dapat mengeluarkan duit dia itu untuk diberikan kepada orang lain.
Jadi harta yang kita dapat dan kita perolehi ni bukan hanya untuk kita seorang, kepada keluarga kita, anak kita, beri nafkah kepada ibu bapa yang memerlukan. Jadi kita ni sebagai pengurus je. Duit banyak sebagaimana pun ada duit dalam bank kita, bagaimana kita usahakan di situ ada lebihan untuk orang-orang yang lain yang lebih memerlukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan di syurga tu ada 8 pintu. Pintu yang pertama disebut pintu solat, orang yang mengerjakan sembahyang. Yang kedua pintu jihad, orang yang berjihad, masuklah ikut pintu ni. Kemudian yang ketiga iaitu pintu Ar-Rayyan, orang yang berpuasa ni. Kemudian yang keempat pintu sedekah, orang yang bersedekah, suka bersedekah, Allah bagi dia satu laluan pintu untuk menuju ke syurga. Yang kelima yang dinamakan pintu Aiman, iaitu paling kanan, orang yang tak perlu dihisap, sinilah pintu dia. Kemudian yang keenam iaitu pintu dinamakan orang yang suka menahan marah dan memaafkan setiap kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Sediakan pintu. Kemudian yang ketujuh iaitu pintu orang yang selalu menyebut zikir kepada Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang ke-8 pintu yang terakhir iaitu pintu orang yang selalu menghormati ibu bapa dia. Jadi orang ini akan mendapat kelebihan. Inilah pintu-pintu dia. Dari 8 pintu yang Allah sediakan untuk umat manusia ini, kita ambillah salah satu pintu ni untuk kita masuk. Kita buat. Kalau kita tak mampu hormat ibu bapa, tak mampu nak kita nak pergi berjihad, tak mampu kita nak berpuasa, tak mampu kita nak bersolat, maka pintu yang keempat iaitu pintu sedekah ini kita ambillah. Inilah yang paling mudah sekali yang nak kita lakukan. Kerana harta yang kita kumpul pada hari ini tak boleh pun kita bawa ke alam barzakh nanti. Ke dalam liang lahat tak boleh. Sudah pastinya akan digunakan oleh manusia-manusia, anak-anak, adik-beradik kita yang masih hidup di muka bumi ini. Tapi jangan kita katakan bahawa seorang yang berat nak menginfak, orang yang berat nak sedekah ni tidak ada azab kepada mereka. Sudah pastinya Allah mengatakan azab kepada orang yang berat nak keluar duit ni. Ataupun dengan nama lain kita kata kedekut lah. Orang yang kedekut ni kita jangan ingat mereka ini tidak dikenakan azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, sesekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka daripada kurniaan Allah menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali Imran ayat 180. Dan inilah balasan bagi orang yang kedekut. Tak kiralah kedekut dengan adik-beradik kita ke, kedekut dengan anak beranak kita ke, kedekut dengan anak bini kita, adik-beradik mak dan ayah. Jangan sesekali, kerana ini ada azab yang Allah berikan kepada mereka yang kedekut. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Maksudnya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat daripada apa yang kamu simpankan. Jadi inilah
Sesuatu yang Allah janjikan bagi orang yang kedekut, orang yang bakhil ini dengan harta mereka. Kerana harta ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, di samping kita menderma, kita menginfak, kita bersedekah, sudah pastinya dalam hati kita ini mesti ada dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan niat menunjuk-nunjuk, bukan dengan niat untuk bertakabur, dan sebagainya, benda-benda yang sifat-sifat mazmumah ini. Jadi bagaimana Allah nak membalas sesuatu yang baik kalau kita ada sifat-sifat yang mazmumah ini. Bagi orang yang membelanjakan harta, orang yang bersedekah dengan niat yang ikhlas ni, Allah janjikan sesuatu bagi mereka. Dalam Al-Quran Allah sebutkan lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul daripada jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Al-Baqarah ayat 256. Maka Allah menceritakan umpama orang yang bersedekah, orang yang infak ini seperti sebuah kebun, sebuah tanaman yang berada di atas tempat yang tinggi. Maka di situ akan turunnya hujan, sama ada hujan renyai-renyai ataupun hujan yang lebat. Sudah pastinya kebun tanaman ini berada di tempat yang tinggi, kena cahaya yang cukup, kena udara yang nyaman, kena cahaya matahari dengan sempurna, sudah pastinya akan mengeluarkan buah-buah yang elok, sudah pastinya akan mengeluarkan hasil yang terbaik. Maka inilah Allah memberi satu analogi kepada manusia supaya kita berfikir, dengan infak kita mensedekahkan harta kita ini, maka seolah-olah kita menghasilkan sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan sedekah ini merupakan satu amalan yang mulia yang Allah janjikan supaya kita melakukan infak yang akan menjadi amalan untuk kita hitung, untuk kita lihat di akhirat kelak. Dan sedekah inilah yang membantu kita nanti, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, dalam satu kisah yang mana kisah pemuda ni yang akan berkahwin, tuan-tuan pun biasa mendengar cerita ini, ketika mana Nabi Ibrahim AS didatangi oleh seorang pemuda, cerita kepada Nabi Ibrahim tentang besok dia nak kahwin. Besok dia nak kahwin, maka dia berbincang dengan Nabi Ibrahim. Kemudian pemuda itu pun balik. Kemudian datanglah malaikat maut, datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah, ya Ibrahim, siapakah pemuda tersebut? Nabi Ibrahim kata dia adalah seorang pemuda dan dia selalu mengikuti aku berdakwah dan dia adalah murid aku, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, apa yang disembangkan? Malaikat ni tanya. Maka Nabi Ibrahim dia menceritakan bahawasanya besok pagi dia akan bernikah. Maka jawab malaikat maut, wahai Ibrahim, cukup sayang kepada pemuda tersebut kerana umurnya tak sampai besok hari. Maka malaikat ni pun pergi beredar. Jadi Nabi Ibrahim pun rasa begitulah. Sebenarnya takkanlah malaikat nak datang nak ceritakan benda yang tidak benar. Maka tiba keesokan harinya, Nabi Ibrahim terkejut, pergi ke rumah dia, tengok dia berkahwin dengan elok dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim sebagaimana diketahui oleh malaikat maut ni, bahawasanya umurnya tidak panjang, mungkin besok, mungkin lusa, tapi hari makan hari, bulan makan bulan, tahun makan tahun, pemuda ini semakin hari semakin berusia, semakin besar, ada anak dan sebagainya. Maka ketika itu datanglah malaikat maut kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut,
Seperti yang mana yang kamu katakan, pemuda ini tak lama hidupnya, tak sempat nak kahwin. Tapi sampai hari ni, dah bertahun-tahun, dia masih lagi hidup, dia masih lagi sihat. Adakah benar janjimu? Kata malaikat maut, ketika mana malam persediaan dia nak menikah. Besok nikah malam tu. Malam sebelum dia menikah, dia sedekahkan segala separuh harta kekayaan dia kepada orang. Dia membantu orang. Maka dengan sebab itulah Allah bagi tahu supaya melambatkan dia punya ajal ini. Sehingga bertahun-tahun. Maka ketika itu Nabi Ibrahim sedar. Boleh mengetahui bahawa orang yang membelanjakan harta, orang yang bersedekah ini, Allah akan lanjutkan usia dia. Dan ini kelebihan bagi orang yang bersedekah ni. Banyak kelebihan yang sedekah ni. Antaranya sedekah ni di akhirat kelak akan memayungi kita, mendapat pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah janji dah. Allah dah janjikan di dalam surah Al-Munafiqun, kita semua baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maksudnya, dan belanjakanlah, iaitu dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang daripada kamu sampai ajal mautnya. Kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang soleh. Al-Munafiqun ayat 10. Jadi Allah menceritakan kepada ini. Banyak tafsir menceritakan pasal apa orang yang nak mati, malaikat maut dah datang, minta ditangguhkan untuk dia bersedekah. Sebagaimana kita ketahui tadi, sedekah ni benda yang sunat. Pasal apa nak buat benda yang sunat? Sedangkan sunat ni taraf bawah daripada benda yang wajib. Pasal apa tak kata nak sembahyang dulu, kata nak puasa dulu, ataupun tak kata nak berzakat dulu, nak membayar, nak menunaikan haji, rukun yang sempurna, rukun yang kelima. Tapi nak buat perkara yang sunat dengan sedekah. Apa tak kata kita nak buat benda yang sunat, sebagai contohnya pahala kita membaca Quran. Dalam hadis disebut, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Siapa yang baca Quran satu huruf, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca Quran, Allah sebut bagi dia pahala. Wal hasanah bi asyri amsalha. Satu pahala bersamaan dengan 10. Dalam kitab Jabal Hasanat disebut, dalam kitab Jabal Hasanat dia kata satu huruf tu bersamaan dengan 10. Kalau satu muka Quran itu lebih kurang dalam 30 ke 40 40 huruf, alif, ba, jim, dal dan sebagainya. Kalau kita baca 40, Allah dah janji Allah dah janji nak bagi 10. Jadi 40 kita kali dengan Al-Quran tu, dia ada 15 baris dalam Rasam Osmani, 15. 40 kali 5 kali pula dengan 10, Allah dah bagi 6,000 pahala di situ. Hanya membaca satu muka surat Al-Quran. Kalau 2 minit pahala kita baca, kita dapat pahala. Kalau 3 minit bersamaan dengan 6,000 pahala Allah janjikan. Jadi inilah pahala-pahala yang Allah berikan. Siapa tak minta nak baca Quran, tak buat benda-benda yang baik, tapi nak bersedekah, nak membantu orang miskin, orang yang memerlukan. Al-Quran disebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Maksudnya, bandingan itu derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala setiap yang dikendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya, lagi meliputi
ilmu pengetahuannya. Al-Baqarah ayat 261. Kerana apa? Manusia ini apabila nak bersedekah, kerana pahala tu dah nampak dah 700 pahala dengan bersedekah, dan Allah lebih, jika buat baik lagi, Allah akan tambahkan. Allah dah bagi stick 700 tu, kerana sedekah dah tahu dah pahala tu dapat 700. Dan Allah akan tambahkan jika sekiranya Allah mengendaki. Kerana kita dah nampak dah pahala. Semayang kita tak nampak pahala lagi. Puasa kita nampak pahala. Zakat kita tak nampak. Tapi sedekah ni Allah dah bagi tahu dah 700 pahala. Dah dapat dah. Akan ditambah, akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal orang yang nak mati, bila datang malaikat maut nak bersedekah, kerana pahala sedekah 700 itu dah nampak. Sekali sedekah, dua kali sedekah, lagi banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan dalam surah Al-Hud, infak orang sedekah ini umpama orang yang memberi pinjaman kepadanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun kabir wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, inilah pahala orang yang bersedekah. Kita ringan tulang membantu orang. Allah, pahalanya Allah akan berikan kepada kita. Jangan sampai bila kita dah sampai kepada ajal, dah sampai ke tengkorok kita, ketika mana malaikat maut datang nak mencabut, barulah kita nak beringat buat benda-benda yang baik. Ketika itu dah tidak ada masa lagi untuk kita membuat perkara-perkara yang baik. Tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, sebenarnya kita ketahui sedekah tangan yang di atas lebih baik daripada orang yang meminta, iaitu tangan yang di bawah. Maka oleh itu banyakkanlah kita sedekah, walaupun kita tidak mempunyai harta yang mencukupi. Jangan tunggu harta yang banyak, jangan tunggu nak kaya baru nak sedekah. Sedekahlah pada masa yang kita ada, sedekahlah dengan harta yang kita ada. Tak mampu nak harta, bagilah benda-benda, makanan, pakaian dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah akan bantu kita. Saya rasa cukup setakat ini pengajaran yang dapat daripada hadis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ganjaran yang terbaik kepada kita dalam menghadapi situasi kehidupan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ilayka nashku wa iyyaka narju an tarfa'ana anna al-bala' wal waba' wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.